Terima kasih rakan saya Muammar dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dipertemukan hari ini Auda menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa, satu bahan visual dan juga antara maklumat yang kita terimakan dan kita kongsikan pagi ini. Dan selamat menjalankan sesi pembelajaran dan pengajaran buat guru-guru dan adik-adik kita yang sedang bertungkus lumus ya untuk menuntut ilmu dari rumah. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Baik, kita akan saksikan dulu pengisian bahan visual bahan semasa pagi ini. Terus kita saksikan. Minggu Gastronomi 2020 merupakan kali keempat dianjurkan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ke-36 tahun Negara Brunei Darussalam. Minggu Gastronomi Brunei pada tahun ini menumpukan kepada kelapa sebagai bahan utama. Kru Rampai Pagi daerah Tutong berkesempatan untuk membuat pendekatan bersama Dayang Fatimah Jali yang mana beliau juga turut membuat hidangan masakan daripada kelapa sempena dengan Minggu Gastronomi. Dayang Fatimah Jali merupakan salah seorang tukang masak yang dilahirkan di Dapur Bidasari Ekoponis dan inilah Auda antara hasil masakan yang dipertandingkan sewaktu Minggu Gastronomi 2020. Antara hidangan masakan yang disajikan ialah seperti nasi pulut bunga telang yang diisikan dengan udang dan sambal udang kering dengan kelapa goreng tanpa minyak dan juga kerabu umbut. Manakala hidangan minuman pula berbentuk punch kelapa dicampur dengan jus buah rosella. Penggunaan bahan-bahan alami yang digunakan dalam sesuatu hidangan diperolehi dari sekitar ladang dan kampung tersebut banyak membantu menghasilkan hidangan yang sehat. Saya mendapati tajuk itu adalah daripada kelapa. So saya berfikir mungkin saya ingin membuat sesuatu kelainan lah. So saya ingin mencuba sesuatu yang baru itu dengan membuat kerabu umbut kelapa. Disebabkan ia daripada umbut kelapa atau sekali memang umbut kelapa lah. Umbut kelapa dengan dicampur dengan kelapa goreng yang kering. Dicampur dengan juga lada kering dengan udang kering. Mudah diperbuat sebenarnya. Ianya sesuatu yang ringkas tetapi orang lagi sedap dia dimakan lah. Terutama sekali ia punya umbut itu saya rebus dengan air santan tu sendiri. Lepas tu diambil dicampur dengan kelapa yang telah digoreng kering dengan udang dan lada. Lepas tu kita bagi sedikit bahan perasa itu garam dan limau lah untuk bagi perasanya. Penyediaan bunga telang itu cara penyediaannya nasi pulut itu kita dimasak dengan santan dicampur dengan pandan lah untuk membagi aromanya. Mengenai dengan intinya kita goreng semua bahan-bahan yang telah dicampurkan lah. Dicampur sedikit dengan udang kering dan kita ni mesti juga ada udang pasal disebabkan ia bercampur udang. Kita ni udang itu kita digoreng secara berasingan lah. Lepas tu baru kita ni menyampur sama sekali. Mengenai bunga telang ni, bunga telang bukannya sekadar pewarna untuk masakan. Ianya juga sebagai ada harba yang tertentu untuk kesihatan kita ni. Kita ni selalunya kita ni di sini membuat sesuatu yang berkhasiat untuk orang ramai, berkhasiat untuk diri kita ni sendiri. Sebenarnya bunga telang ni ia daripada bahan alami yang kita ni gunakan selalu. Mengenai dengan minuman daripada kelapa rosella, saya menggunakan kelapa muda untuk diambil airnya dan dicampur dengan rosella. Rasanya seperti punch yang ada kita ni jual di Brunei, jus-jus pan yang ada dijual di Brunei. Mungkin orang belum pernah merasai, mungkin selepas ini ada yang ingin mencuba sesuatu yang baru seperti yang saya buat kalian ni lah. Dapur Bidasari menyajikan pakej hidangan ini yang mana dengan tidak secara langsung membawa kejayaan kepada Dayang Fatimah Jali dan rakannya Dayang Ion Ukoy iaitu selaku pengasas bersama Taman Ekoponis.
Mungkin keunikannya daripada diri saya sendiri, saya masak dengan seikhlas hati. Mungkin sebab itu saya rasa macam walaupun benda tu nampak mudah, tapi mungkin sedaplah bagi sesetengah orang. Intensinya mungkin kita ni boleh berjalan lebih jauh lagi mengenai dengan resipi-resipi yang ada kita ni di Brunei. Bukan saja untuk di ekoponis ini, mungkin orang di luar sana pun boleh mencuba apa yang kami cuba ciptakan ataupun yang kami cuba memberitahu orang-orang ramai apa benda-benda yang daripada bahan alami yang kita ni boleh pakai di Brunei ni. Bukannya sekadar kita ni cuma memakai perasa dari luar, kita ni sendiri di Brunei ni sebenarnya banyak perasa-perasa yang tertentu yang boleh kita ni diketengahkan. Bagi belia-belia dan beliawanis yang ada di Brunei ni, jangan takut mencuba sesuatu yang baru, walaupun ianya kelihatan mudahkah ataupun payahkah bagi kita ni, tapi kalau kita ni berusaha, kita ni cuba, insya-Allah mungkin akan berhasil. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, merupakan prinsip yang digunapakai oleh Dayang Fatimah Jali. Beliau rajin mencuba memasak masakan dengan mempelbagaikan sesuatu masakan tersebut sehingga mendapat tempat penggemar makanan dan memberi khasiat kepada semua peringkat dunia. Minggu Gastronomi juga bertujuan untuk mencungkil bakat di samping meningkatkan kreativiti dan inovasi mereka dalam seni memasak. Kelainan yang saya perbuat pada kali ini adalah selalunya umbut kelapa ni orang potong dengan pendek-pendek, tapi kali ini saya mengusahakan potong dengan sepanjang-panjang, macam sebentuk macam mie panjang itu supaya senang kira. Itu salah satu kreativiti yang saya lakukan di sini. Mungkin orang fikir dengan apa yang diorang lihat, diorang akan mencuba. Rasanya apa bezanya ia dipotong pendek ataupun ia dipotong panjang. Yang kedua, di sini saya ada menabur kelapa goreng. Mungkin orang rasa akan terasa inginkan mencuba apa rasanya yang bila umbut kelapa itu dipotong panjang. Faktor kreativiti memainkan peranan penting dalam mewujudkan keunikan dalam sesuatu hidangan. Justru itu, tidak salah juga bagi kita untuk mencuba sesuatu untuk terus maju ke depan, asalkan niat dan nawaitu kita lurus, maka kejayaan akan sentiasa menunggu kita.